Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya, Nazri Saleh, hos anda. Hari ini, saya bawakan anda perkongsian yang pastinya mengundang kontroversi dalam masyarakat dan sejarawan dalam negara. Namun, perkongsian ini bukan untuk saya dapatkan nama, glamour atau sebagainya, tetapi tanggungjawab dan amanah yang perlu saya sampaikan kepada bangsa Melayu khasnya dan rakyat Malaysia amnya. Sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini, subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini sebagai ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Apa yang ingin saya kongsikan di sini adalah penemuan makam pahlawan Melayu di zaman Kesultanan Melayu Melaka yang terbilang di seantero dunia. Kehebatan, ketangkasan dan kebijaksanaan yang dimiliki pada zamannya amat dikagumi sehingga kini. Ramai sejarawan dan masyarakat berbeza pandangan berkenaan lokasi sebenar makam pahlawan ini. Namun, bila diselidiki, rupa-rupanya itu hanyalah pandangan, tanggapan, andaian dan hujah-hujah yang tidak pasti. Maka di sini, saya dan Puan Ita dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini bertanggungjawab menyampaikan rahsia makam pahlawan tersebut selepas 500 tahun dirahsiakan dan disembunyikan kepada masyarakat, terutama bangsa Melayu. Pengesahan ini adalah melalui sumber batin semata-mata yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan cara ini sahajalah kita dapat membongkar dan merungkai sesuatu perkara dan peristiwa lepas atas izin Allah. Hanya pada Allah kita bergantung dan bukan pada yang lain. Itulah keimanan kita. Ada laporan dari Kerajaan Ahbar pada tahun 2016 yang mengatakan makam ini dari sebelum kewujudan Kerajaan Melaka Lama yang diperintah oleh Lang Buana terletak di Kampung Cincin Jasin Melaka pada abad ke-14 iaitu sebelum kedatangan para miswara. Dalam laporan itu juga mengatakan kisah Lang Buana tidak banyak diceritakan dalam fakta sejarah. Ada kemungkinan laporan itu hanya tekaan dan tanggapan sebab bergantung harap pada fakta sahaja. Ada kemungkinan fakta yang kita dapat bercampur dengan cerita dongeng rakyat sehingga kita keliru mana fakta, mana dongeng. Percampuran itu menjadikan kita keliru dan bingung. Memang benar, ada kerajaan Melaka Lama sebelum kedatangan para miswara lagi. Tetapi bukan di sini. Tetapi kerajaan tersebut terletak di sekitar makam Belimbing di Kampung Johong Jasin Melaka sahaja. Itu memang benar kerana saya telah buat eksplorasi di sana. Boleh rujuk video saya yang lepas berkenaan makam Belimbing tersebut. Jangan salah faham. Saya tidak menentang pelbagai pandangan sama ada dari masyarakat tempatan atau sejarawan. Kita raikan pelbagai pandangan. Mana yang berpegang pada fakta, silakan. Mana yang nak berpegang pada sumber batin, silakan. Kalau nak berpegang pada kedua-duanya juga, tak ada masalah. Jadi bolehlah dinilai sama ada sumber batin saya ini benar atau tidak. Anda boleh teruskan kajian. Menurut pesanan orang dulu-dulu kepada penduduk tempatan, ada clue atau petunjuk bagi makam Hang Tuah. Petunjuknya ialah makam Hang Tuah tidak bernisan dan makamnya seperti kubu. Berdasarkan petunjuk tersebut, makam ini ada persamaan dan bila kami dapatkan maklumat secara batin dan berhubung dengan arwah di makam ini, petunjuk itu adalah benar dan tepat. Jadi sebenarnya di sinilah terletaknya makam Hang Tuah dan gelaran sebenar Hang Tuah melalui sumber batin di makam ini adalah Paduka Seri Laksmana Hang Tuah, iaitu gelaran tertinggi Ketua Angkatan Perang Kesultanan Melayu Melaka. Arwah Hang Tuah sendiri mengakui melalui sumber batin ini, satu hari nanti rakyat akan tahu di mana makamnya. Sebab itulah
Akar pokok menutupi makam ini selama ratusan tahun lamanya. Jadi inilah masanya dibuka rahsianya di saat akhir zaman ini. Sebenarnya Hang Tuah tidak lari dari Melaka dan tidak menghilangkan diri ke negeri lain, kerana sebelum ini ada yang mengatakan Hang Tuah ke Perak, ke Riau, ke Bintan dan sebagainya. Tapi itu tidak benar. Hang Tuah masih kekal setia dan cinta akan negeri Melaka sehingga akhir hayatnya. Di akhir hayat Hang Tuah, beliau telah melepaskan jawatan sebagai Laksmana dan menyembunyikan identiti asalnya supaya rakyat tidak mengenali beliau. Kerana di hujung hayatnya, beliau ingin mendekatkan diri kepada Allah semata-mata dan tidak mahu lagi dengan perkara dunia. Hang Tuah menggunakan nama samaran bagi menutup identiti asalnya dengan menggunakan nama Lang Buana, sempena nama tongkatnya iaitu Buana, dan Helang adalah haiwan yang kerap bertenggek di atas tongkatnya setiap kali tongkat tersebut dipacakkan ke tanah. Inspirasi itulah Hang Tuah mendapat nama. Semasa Hang Tuah mengasingkan diri di sebuah bukit, Pak Andak dan Mak Andak adalah orang yang menjaga dan menyimpan rahsia Hang Tuah sehingga akhir hayat mereka. Setiap hari Mak Andak menyediakan makanan dan Pak Andak menghantar makanan tersebut ke bukit yang mana Hang Tuah menyembunyikan diri. Selepas Pak Andak dan Mak Andak meninggal, Hang Tuah berkata makamnya dijaga dengan digantikan dengan orang lain. Di bukit inilah Hang Tuah bersuluk, iaitu membawa maksud pengasingan diri untuk bertafakur atau menenangkan fikiran dan mendekatkan diri dengan Allah. Di lokasi bersuluk ini jugalah Hang Tuah dikebumikan dengan nama samarannya Lang Buana. Jadi makam ini lebih dikenali makam Lang Buana oleh penduduk tempatan. Saya hormati pendapat dan pandangan dan cerita dari penduduk tempatan, walau maklumat yang saya sampaikan ini bertentangan. Maafkan saya. Kenapa Hang Tuah memilih bukit ini? Jawapannya adalah kerana bukit ini menghadap Gunung Ledang pada tahap sudut pandangan yang tinggi yang sangat jelas, dan sekurang-kurangnya dapat juga Hang Tuah melepaskan rindu kasihnya kepada Puteri Gunung Ledang semasa hayatnya. Untuk pengetahuan semua, Puteri Gunung Ledang adalah kekasih Hang Tuah dan Puteri Gunung Ledang juga cintakan Hang Tuah disebabkan keinginan Sultan Mahmud Shah Melaka untuk memiliki Puteri Gunung Ledang. Hang Tuah terpaksa putus kasih dengan Puteri Gunung Ledang demi Sultan. Walaupun Sultan tidak mengahwini Puteri Gunung Ledang, itulah rahsia dan cinta Hang Tuah yang dirahsiakan sehingga ke akhir hayatnya. Jadi, saya dan Puan Ita mengesahkan bahawa inilah makam Paduka Seri Laksmana Hang Tuah yang terletak di kampung Cincin Jasin, Melaka. Selang beberapa hari selepas penemuan makam Hang Tuah ini oleh saya dan Puan Ita, terdapat petanda di langit di kawasan tersebut yang dikongsikan kepada saya. Terdapat gambar keris di langit pada waktu awal pagi. Kami diberitahu bahawa itulah keris Hang Tuah bernama Golok Gunung Berapi atau keris Gunung Berapi. Inilah gambar tersebut yang dikongsikan kepada saya, dan untuk lebih jelas lagi, dilakarkan gambaran tersebut supaya lebih faham bentuk sebenar keris tersebut. Selang beberapa hari kemudian, ketika saya dan Puan Ita ingin menuju ke rumah pesakit di Melaka selepas solat jamak, Puan Ita terpandang di langit bentuk keris yang sangat jelas di laluan Highway Plus. Inilah rakaman video yang sempat Puan Ita ambil untuk dikongsikan kepada anda semua. Setelah diteliti oleh Puan Ita, gambar pertama itu petanda bahawa makam Hang Tuah telah ditemui setelah tersimpan rahsia selama 500 tahun, dan itu juga tanda kebangkitan semangat bangsa Melayu. Gambar kedua pula bukti yang Hang Tuah membenarkan
saya untuk memberitahu kepada umum berkenaan makamnya ini. Keris ini tidak bernama, tetapi keris inilah yang digunakan oleh Hang Tuah untuk mengajar Tun Fatimah dan Tun Teja dalam seni persilatan. Subhanallah, inilah keajaiban yang Allah tunjukkan kepada kita semua bahawa inilah benar-benar dunia akhir zaman yang akan Allah buktikan kebenarannya. Maka benarlah apa yang kami katakan itu benar-benar makam Hang Tuah. Petanda ini adalah petanda besar dan nyata dari Allah. Bukan kami suka-suka untuk cakap sesuatu yang sia-sia. Sekiranya hati anda bersih, insya-Allah anda rasa apa yang saya katakan ini. Bagi anda yang ingin ke makam ini, jangan pergi tanpa kebenaran dari penjaga makam ini. Jika anda langgar, maka anda telah melanggar adab sopan santun bangsa Melayu yang wajib dipatuhi. Ada juga pantang larang yang wajib perlu dipatuhi ketika menziarah makam ini. Pastikan niat anda bersih dan tidak menyimpang dari tujuan dan niat asal untuk menziarah. Umpama adat kita jumpa orang besar perlu dengan adab. Harap anda faham apa yang saya sampaikan ini, ya. Untuk menjaga keharmonian penduduk di sini dengan penjaga makam supaya tidak ada perbalahan pendapat dan pandangan, dan saya merahsiakan siapa penjaga makam ini. Itu permintaannya. Tapi jangan salah faham, ya. Penjaga makam ini bukan penjaga gaib, ya. Dia adalah manusia. Kenapa saya rahsiakan? Ini kerana penjaga makam tahu akan jadi kacau bilau bila saya membongkar rahsia makam ini walau perkara itu benar. Ini adalah perkara yang dianggap sangat kontroversi dan sangat sensitif. Kita perlu sedar, di dunia akhir zaman ini, semua kebenaran akan Allah keluarkan. Dan di saat inilah Allah menguji keimanan setiap hamba-Nya. Sama ada memilih yang benar, iaitu hak, atau yang batil. Inilah zaman di mana tahap keimanan kita diuji dengan dahsyat sekali, sama ada kita sedar ataupun tidak. Soalan saya kepada anda semua, mampukah anda menghadapi fitnah Dajjal di dunia akhir zaman ini apabila sejarah sebenar mula keluar dan ditunjukkan? Pilihlah mana yang batil dan mana yang hak. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang. Juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi akan kebenaran penerangan saya ini. Jangan anggap maklumat sejarah dari sumber batin ini sebagai mengelurukan sejarah, tetapi anggaplah sebagai sumber maklumat yang perlu dipertimbangkan. Kerana semua maklumat datang dari Allah apabila hamba-Nya memohon pertolongan dan petunjuk. Apa pandangan dan pendapat anda untuk episod kali ini? Sila kongsikan di bahagian ruangan komen di bawah video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat dari video ini. Dan subscribe channel ini kepada yang belum subscribe. Kepada yang baru ke channel ini dan berminat mengetahui eksplorasi yang lepas, masuk ke channel Eksplorasi Misteri Mistik dan scroll di ruangan video. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda, sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi, sampai di sini saja video kali ini dan jumpa kita di episod yang akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.